Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1 khususnya. Dan telah lama kami mendiamkan diri, memberi ruang untuk bicara naratif. Kali ini, malam ini, 11 Ramadan, bicara pengguna kembali bersama dengan anda. Untuk malam ini, perbincangan kita masih juga tertumpu kepada isu semasa iaitu wabak pandemik COVID-19. Tapi ia berkait rapat dengan bagaimana sasaran atau ekonomi kita bergantung dan bagaimana bangunnya kita nanti dalam ekonomi. Ya, betul tu. Dan sepanjang PKP berlangsung, ramai di kalangan peniaga-peniaga, usahawan, baik kecil maupun besar, menggunakan platform online ataupun dalam talian untuk meneruskan perniagaan mereka. Jadi pastinya kepada anda yang berada di luar sana yang menguruskan atau menjalankan perniagaan melalui dalam talian, ini peluang anda untuk bersama dengan kami malam ini. Betul. Yang menjadi satu persoalan saya, adakah ini peluang, mampukah atau tak lambat ke untuk kita sebagai mungkin ada golongan peniaga yang belum lagi mencuburi atau mendigitalkan perniagaan mereka, masih sempatkah? Persoalan itu akan kita soalkan selepas ini, Azrul. Ya, betul. Malam ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan kami bawakan secara langsung daripada studio kami di RTM ini untuk anda. Seorang tetamu berada di dalam studio dan seorang lagi berada, kita membuat panggilan secara dalam talian. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami kerana malam ini topiknya cukup menarik sekali. Tajuk kita malam ini, Syirah, apa? E-dagang, prospek masa depan. Okey, kalau kita buka cerita berkenaan dengan e-dagang, Azrul, umur Azrul, mungkin kalau boleh kita bukakan perkembangan e-dagang dalam sepanjang Azrul mengetahui teknologi dan perniagaan. Baik, sepanjang perhatian saya, sepanjang PKP ni, ramai peniaga-peniaga yang seperti saya beritahu tadi menggunakan platform digital. Contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi ini peluang untuk anda semua mencuba new norm ataupun normal baru dalam kehidupan anda. Pastinya, kalau ada soalan untuk tetamu kami pada malam ini, teruskan lontarkan soalan anda macam biasa di Facebook kami di 5 Bicara, dan pastikan jangan ke mana-mana. Kita seperti biasa sebelum kita bersama dengan tetamu, Azrul akan mengumumkan carta pengguna yang lama saya tunggu minggu ni. Apa yang menjadi perhatian pengguna? Silakan, Azrul. Baik, jom kita ke carta pengguna minggu ini.
Carta pengguna minggu ini di tempat yang kelima. Ubat tidak berdaftar bernilai 2.25 juta dirampas. Petikan daripada Berita Harian. Di tempat yang keempat, benteras peniaga sorok barangan keperluan harian. Juga dari Berita Harian. Manakala di tempat yang ketiga, sampai masa institusi kewangan bantu pengguna. Harian Metro. Dan di tempat yang kedua, skamer cipta laman web mirip agensi. Sinar Harian. Itu dia carta pengguna. Kalau anda ingin mengetahui carta nombor 1 minggu ini, pastikan terus bersama dengan kami di Bicara Pengguna. Dan sekali lagi saya wawarkan kepada anda yang berada di luar sana, kalau anda seorang peniaga, usahawan maupun yang baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, menggunakan perniagaan dalam talian, tak kiralah WhatsApp, IG, Facebook dan sebagainya, malam ini topik kita memang amat diperlukan untuk anda mendapat informasi terkini berkenaan dengan e-dagang, prospek masa depan. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan Syirah dan tetamu kita. Silakan Syirah. Terima kasih Azrul. Hari-hari atau setiap minggu perbualan perbincangan kita tertumpu kepada wabak pandemik coronavirus, di mana wabak ini memberikan satu cabaran bukan sahaja dalam sektor kesihatan, cabaran juga dalam sektor pembangunan negara, cabaran juga dalam ekonomi. Bila kita sentuh berkaitan dengan ekonomi yang berkait rapat atau menjadi penyumbang kepada KDNK negara, iaitu perniagaan. Dan kalau untuk maklumat tuan-puan semua, lebih 1 juta perniagaan didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan lebih 90% daripada itu merupakan perniagaan yang berasaskan kecil dan sederhana. Dan bagaimana perniagaan ini mampu untuk berterus atau berdiri dalam cabaran wabak coronavirus, kita akan berbincang selepas ini. Beruntung kita malam ini kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Assalamualaikum, selamat datang Prof. Waalaikumsalam. Sihat Prof? Alhamdulillah. Okey, dalam minggu PKP kita dah berada di fasa keempat. Mungkin Prof boleh ceritakan serba sedikit bagaimana Prof mungkin membiasakan, kita dah tahu ada norma baru kita, duduk di rumah, bekerja di rumah. Mungkin Prof sebagai profesor, bagaimana norma itu berubah dan memberikan satu aktiviti baru? Ya, dengan adanya PKP ni sebenarnya ianya juga adalah satu rahmat ya, kerana kita banyak masa kita duduk di rumah bersama dengan keluarga, dan apabila kita mula bekerja daripada rumah, sudah tentunya budaya pun bertukar ya. Ada satu kawasan yang kita kena buat siap macam small office, home office, di mana di situlah kita membuat pengajaran, di situlah kita membuatkan kerja-kerja yang sepatutnya kita buat di pejabat, tapi sekarang kita bawa ke rumah. Dan apalagi kalau di kawasan rumah kita ada anak-anak kecil yang menangis dan juga keperluan rumah tangga yang lain ya. Jadi sebenarnya kerja di rumah ni lagi mencabar daripada kerja di pejabat sebenarnya. Itu perbezaan yang ketara Prof rasai. Ya. Tadi awal saya dan Azrul ada menyentuh e-dagang, bagaimana e-dagang berkait rapat sebagai penyumbang utama pembangunan ekonomi dalam negara. Sebelum kita panjang lebar berkenaan dengan e-dagang, mungkin Prof boleh dahulukan dengan mungkin bagaimana portion atau bahagian e-dagang ini menyumbang kepada negara dan bagaimana e-dagang ini penting untuk negara. Ya, jadi kalau kita lihat populasi Malaysia pada masa ini adalah lebih kurang 32.6 juta dan 28.7 juta adalah pengguna internet. Jadi kalau kita lihat di sini lebih kurang 88% rakyat Malaysia adalah dalam talian dan mereka membuat pelbagai perkara, bukan semuanya beli barang ya Syirah ya. Yang duduk dalam talian ni maksudnya ada yang mencari maklumat, ada yang sebenarnya membuat digital content, ada juga yang sedang mencari cara-cara yang nak masak bagaimana ya, resepi-resepi dan sebagainya. Tetapi sebahagian besar daripada mereka yang kalau
kita dapati ialah mereka juga membuat jual beli atas talian. Dan kita dapati pada masa PKP di mana ramai rakyat kita memang tidak boleh keluar jauh, dan kita merasakan bahawa kalau keluar pun, kalau kita lihat hari ini baru bermula PKPB yang maknanya kita boleh berkeluar, dan saya pun hari ini dapat datang ke studio kan, tapi kita masih lagi merasa bimbang untuk pergi ke tempat-tempat awam, pergi ke mall ataupun untuk kita makan di restoran dan sebagainya. Jadi saya nampak e-dagang ini akan menjadi satu normal baru di mana usahawan-usahawan akan dapati bahawa pembelian di dalam talian akan melangkaui jumlah pembelian bersemuka. Ini disebabkan oleh pengguna sekarang ini adalah lebih berhati-hati, kerana apabila mereka nak pergi ke kedai, mereka akan merasa selamatkah persekitaran kita ini. Jadi jika tidak, mari kita beli kat rumah saja. Dan kita dapati bahawa bukan hanya barang-barang yang seperti baju, barang kosmetik saja yang jual di dalam talian, tapi kini barang-barang basah seperti ikan segar, sayur-sayuran juga ada di atas talian. Jadi pengguna-pengguna rakyat Malaysia sekarang ini saya nampak rata-rata mempunyai digital literasi yang tinggi. Hanya usahawan-usahawan PKS ini saya dapati inilah masanya untuk mereka mengambil peluang, untuk mereka mempelajari bagaimana untuk menjadi usahawan dalam talian yang berjaya. Tadi e-dagang bila Prof berkaitan dengan literasi rakyat kita dah makin tinggi berkaitan dengan e-dagang. Dan saya mempersoalkan juga, e-dagang ni munculnya 20 tahun, lebih kurang 20 atau 10 tahun yang lalu. Tapi ia dipilih untuk masa depan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat Malaysia, ya, kita sudah memulakan program-program e-usahawan semenjak tahun 2010. Pada masa itu MDEC, Kementerian Sains Tenaga Teknologi dan Inovasi telah memulakan pelbagai program, dan untuk membantu usahawan-usahawan wanita, kita sudah memulakan program yang dahululah kalau orang ingat, ya, iaitu Satu Nita bersama .my domain registry. Tetapi walaupun kita sudah memberdayakan penggunaan teknologi ini di kalangan usahawan pada masa itu, tetapi teknologi ini sentiasa berubah, Syirah. Sekejap pakai platform A, sekejap pakai platform B, kemudian ada pula menggunakan digital online payment gateway yang begini, ada pula yang menggunakan, macam saya mengajar pun hari ini guna Zoom, besok pakai Skype, lepas tu kalau ramai pakai Microsoft Team, ya. Jadi usahawan kita kena selalu memberdayakan diri mereka dan mempunyai literasi yang perlu dipertingkatkan, kerana kita dapati jika kita mempelajari sesuatu hari ini, 3 bulan lagi ia akan menjadi obsolete. Jadi di sinilah kita kena sentiasa mempelajari teknik dan juga pemasaran digital yang baru. Jadi usahawan-usahawan di Malaysia ini sudah agak beruntung kerana banyak program-program yang diadakan seperti e-usahawan, e-rezeki, netpreneur, dan juga universiti-universiti pun terlibat di dalam membangunkan modul-modul seperti di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana kami menjalankan program-program netpreneur di beberapa negeri seperti di Johor, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, ya. Jadi untuk membantu usahawan-usahawan yang jauh di pendalaman sana untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi dan juga berjual beli di atas talian. Jadi kalau kita lihat dengan negara yang lain, maknanya Malaysia ni dah agak terhadapan kerana kita pun beruntung kerana internet penetration kita adalah agak tinggi, iaitu lebih kurang 86%, ya. Hanya beberapa kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak yang agak sukar untuk dimasuki, ya, dan juga untuk kita mendapatkan wifi dan sebagainya. Tapi keseluruhan di Semenanjung kita agak beruntung, kita mempunyai internet penetrasi yang tinggi. Kemudian rakyat kita pun mempunyai kebolehan untuk menggunakan bahasa Inggeris yang baik, dan juga mereka mempunyai financial literasi yang tinggi juga. Jadi saya rasa kita mempunyai semua resepi-resepi yang cukup untuk membantu usahawan-usahawan kita untuk terus menggunakan teknologi di dalam perdagangannya. Prof ada tekankan kita mempunyai resepi-resepi yang cukup. Bila bulan puasa cakap pasal resepi kita jadi lapar, Azrul, kan. Tadi Azrul ada Prof ada sentuh berkaitan dengan wanita
wanita dalam keusahawanan. Mungkin lepas ini kita akan berbincang berkenaan dengan mungkin portion atau bahagian wanita dalam keusahawanan, bagaimana wanita sedar bahagian ini mampu untuk mereka uruskan, bahagian ini sesuai dalam jadual mereka, sesuai dengan masa dan mungkin sesuai dengan situasi mereka. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami malam ini, Bicara Pengguna, di mana topik kita e-dagang prospek masa depan. Tadi Syira dan juga tetamu kita, Prof telah menceritakan serba sedikit tentang bagaimana perniagaan dalam talian ini. Mungkin ada yang telah membuka minda anda dan juga mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut, ada soalan, lontarkan soalan anda ke Facebook kami di 5 Bicara ataupun di Berita RTM. Baik, kita ada seorang lagi tetamu yang tidak bersama dengan kita di studio tapi berada di rumah beliau. Jadi saya akan menghubungi Ketua Bahagian E-Dagang MDEC, Encik Song Hock Kun yang akan bersama dengan kita. Hello, Mr. Song. Hello. Hai, Mr. Song. Apa khabar? Apa baik? Baik. Bersama dengan kita di studio ialah Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, UKM. Tadi telah membuka bicara tentang perniagaan berkaitan dengan dalam talian, e-dagang dan juga prospek ataupun pelanggan-pelanggan baru yang ingin mencuburi perniagaan dalam bidang e-digital ni. Jadi saya ada beberapa soalan kepada Encik Song, di mana kita tahu ya MDEC adalah antara agensi yang terlibat secara langsung dalam memberikan hebahan dan juga informasi berkenaan dengan perniagaan dalam talian ataupun e-dagang ini kepada rakyat Malaysia. Jadi Mr. Song, boleh Mr. Song kongsikan di mana tahap kesedaran pengguna dalam mendigitalkan perniagaan mereka dan bagaimana sambutan pembeli yang memilih perkhidmatan pembelian atas talian, Mr. Song, setakat ini? Boleh. Pertamanya saya nak jelaskan mengenai pendigitalan perniagaan ini. Bagi saya, langkah pertama pendigitalan perniagaan ialah e-dagang. Dan bila kita sebutkan pengguna, ia ada dua pihak merangkumi pembeli dan penjual. Pada pendapat saya, PKP ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pertubuhan sektor e-dagang. Dalam situasi ini, penjual maupun pembeli sudah mula mencari alternatif. Sama ada penjual mencari alternatif saluran baru untuk menjual ataupun pembeli mencari platform baru untuk membeli. Jadi mereka semakin sedar dan yakin bahawa betapa senang dan pentingnya e-dagang dalam memudahkan hidup mereka. Oleh itu, bagi saya, PKP ini sekaligus meningkatkan kesedaran pengguna terhadap e-dagang. Dan mengenai soalan kedua, sambutan pembeli membeli belian atas talian itu. Pada pendapat saya, sekarang pembeli semakin yakin terhadap pembelian atas talian. Tingkah laku pengguna sekarang telah berubah dan agak drastik sejak COVID-19 ini. Apabila mereka didapati lebih cenderung untuk membelanja secara dalam talian. Perniagaan pula telah mengambil langkah proaktif dengan menyertai e-dagang yang untuk kekal bertahan. Itu pendapat saya. Okey, Mr. Song. Semua sedia maklum ada di kalangan peniaga-peniaga yang tidak beroperasi lebih kurang selama 7 minggu perniagaan. Dan sekarang ni kita dah masuk ke PKP 5. Dan pada hari ini, tepat hari bulan, kerajaan membenarkan sebahagian daripada perniagaan dijalankan tapi mengikut SOP yang telah pun dikeluarkan oleh Pak Kerajaan. Jadi bagaimana Mr. Song ataupun pihak MDEC sendiri melihat apakah ini solusi ataupun inisiatif digital yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga yang mungkin selama ini mereka tidak memandang langsung perniagaan dalam talian dan baru nak cuba-cuba. Jadi bagaimana inisiatif digital yang akan digunakan oleh peniaga-peniaga di luar sana, Mr. Song? Mula-mula secara amnya, e-dagang jelas merupakan satu langkah bagi saya yang mudah dan paling efektif untuk menjalankan operasi perniagaan secara dalam talian. Secara ringkas dan paling cepat, kita ada dua alternatif. Mulanya, nombor satu ialah jualan secara sosial atau kita panggil
social commerce, di mana kita menggunakan platform-platform media sosial seperti Facebook atau Instagram untuk berniaga. Ataupun cara kedua yang cepat ialah menyertai platform-platform e-dagang yang sedia ada seperti Lazada, Shopee, Carousel dan sebagainya. Dan kerajaan dan agensi-agensinya ada menganjurkan program-program yang membantu peniaga mikro, kecil dan sederhana untuk beralih ke platform digital. Seperti di MDEC, kami ada program e-usahawan dan PEDAS. PEDAS itu ialah program khas untuk e-dagang desa. Dan kita juga ada e-dagang rentas sempadan iaitu di DFTZ. Okey. Melihat kepada situasi sekarang, MDEC berhasrat untuk mempercepatkan penyertaan peniaga tempatan termasuk PKS ke sektor e-dagang supaya lebih peka terhadap perubahan tingkah laku pengguna ketika masa ini. Sehubungan itu, MDEC sekarang membantu PKS berdepan dengan impak COVID-19 menerusi penganjuran ekspor e-dagang iaitu EDX yang telah bermula hari ini 4 hari bulan Mei sehingga 8 hari bulan Mei. Jika peserta ingin berdaftar boleh ke laman web www.go-e-commerce.my/edx untuk menyertainya. Acara ini yang pertama kali diadakan dilangsung secara dalam talian selama 5 hari. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran tentang manfaat e-dagang kepada usahawan yang terdiri dari usahawan mikro, PKS dan pengekspor yang mendalami e-dagang ini. Ya. Okey, Mr. Song. Jadi itu salah satu langkah yang dijalankan oleh pihak MDEC bagi membantu peniaga-peniaga yang mungkin ingin menceburi ataupun meluaskan skop perniagaan mereka melalui digital. Jadi apa nasihat Mr. Song sendiri ataupun daripada pihak MDEC sendiri kepada peniaga yang mungkin baru nak menceburi platform digital ini, baru tahu dan mungkin mereka tidak tahu secara meluas tentang platform e-digital ini bagi meluaskan perniagaan mereka. Jadi apa langkah pertama yang perlu mereka lakukan? Kalau nak masuk kami start e-commerce ini atau e-dagang ini, ada dua cara. Bagi saya ada dua cara. Satu ialah dengan cara try and error, di mana kita cuba dan kalau kita tak percaya, kita cuba lagi. Kalau usahawan itu ada dedikasi yang kuat, dia pasti percaya. Jangan putus asa. Cara seterusnya adalah menyertai kursus-kursus keusahawan yang dianjurkan oleh kerajaan dan agensi. Terdapat beberapa kursus yang diberikan secara percuma kepada golongan usahawan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita di MDEC kita ada program e-usahawan yang dan di PEDAS ditawarkan secara percuma kepada peniaga-peniaga. Selain menyertai kursus, bagi saya individu tersebut mesti berani mencuba. Sekurang-kurangnya selepas pergi ke kursus, kita cuba beli atas talian, kerana kita harus ada keyakinan memberi di atas talian sebelum kita ada keyakinan untuk menjual di atas talian. Contohnya, selepas mengikuti kursus dan mendalami ilmu keusahawan digital, buat satu posting untuk jual. Kemudian cuba suruh adik-beradik ataupun kawan-kawan beli barang itu. Dengan itu kita dapat belajar bagaimana proses dari mula posting sehingga proses delivery, payment, semua itu. Konsepnya sama seperti kita buat ujian makmal semasa kita di sekolah dulu kan. Selepas ujian dijalani, baru kita faham proses sepenuhnya dan yakin pada diri. Pada pendapat saya, inilah cara yang paling efektif dan cepat dan kalau nak mula perjalanan e-dagang ini. Okey, Mr. Song, satu informasi yang amat berguna sekali kepada peniaga di luar sana. Jadi, bicara berguna mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Song Hock Kun, Ketua Bahagian e-dagang MDEC. Terima kasih bersama dengan kami, Mr. Song. Terima kasih. Baik, itu dia Mr. Song,
Ketua Bahagian E-Dagang MDEC. Jadi saya tertarik tadi tentang peluang ataupun ruang peniaga yang berada di luar sana untuk menceburi platform e-dagang ini. Pastinya Syira ada banyak soalan yang nak ditanya kepada Prof. Silakan Syira. Betul Azrul. Kalau kita bincangkan berkaitan dengan perniagaan, kalau sebelum ni sektor ini dipelopori lelaki. Namun setelah masuknya atau teknologi ini berkembang dan memberi peluang dalam perniagaan digital, kita lihat wanita juga mempunyai ruang atau mungkin mempunyai bahagian juga dalam keusahawanan ini. Mungkin Prof boleh terangkan bagaimana perkembangan wanita dalam keusahawanan dan kini wanita dalam keusahawanan. Mungkin Prof boleh beri sedikit pendapat atau komen, kukuh atau tidak wanita dalam industri ini? Okey, kalau kita lihat yang apa yang diberikan statistik kepada kita, iaitu pertubuhan PKS yang telah pun berdaftar, lebih kurang 900,000. Ya, daripada 900,000 itu kita mempunyai 20.6% adalah milikkan wanita PKS. Jadi maksudnya tidak begitu ramailah, ya, hanya lebih kurang 20%. Tetapi walaupun mereka sudah pun berdaftar dengan SSM, ada yang berbentuk enterprise, ada juga yang berbentuk sendirian berhad, tetapi saya melihat ada ramai lagi yang tak berdaftar. Yang tak berdaftar ni banyak menjalankan perniagaan mereka secara dalam talian di dalam media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Ada yang baru nak mula, belum daftar lagi, ya. Jadi ini juga ada satu kumpulan dinamakan micro, yang baru nak mula menggunakan teknologi, baru nak berjinak-jinak menjual, kerana seperti Mr. Song kata tadi, cuba beli dulu, dah ada pengalaman baru jual, ya. Jadi mereka pun baru nak berjinak-jinak. Jadi saya melihat kumpulan-kumpulan yang kecil ni akan menjadi besar satu hari nanti. Dan ini banyaknya adalah wanita kita. Kerana kalau kita membantu wanita kita dari segi ekonomi, saya mendapati bahawa kita memperkasakan seorang wanita, seorang ibu, satu keluarganya kita dapat bantu. Satu keluarga kita dapat perkasakan. Jadi wanita ni walaupun mempunyai banyak tugasan di rumah, tapi macam mana Allah telah jadikan kita boleh sempat untuk juga berniaga dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain, walaupun kita di dalam rumah tangga kita. Jadi ia juga membantu pendapatan keluarga dan dia juga akan membantu pendapatan ibu-ibu yang mereka yang ibu tunggal, yang perlu bekerja lebih daripada 2 pekerjaan sehari. Mereka juga menjual barang-barang seperti membuat keripik, membuat kuih muih, tetapi mereka hanya dapat menjual di kawasan sekeliling mereka saja. Jadi kalau dengan adanya teknologi ini, kita dapati bahawa ia dapat membantu usahawan ini merentas masa, merentas lokasi, melentas daerah. Dan kita mengharapkan bahawa dengan mempunyai literasi digital sebagai seorang usahawan atas talian ini, kita mengharapkan dia dapat menjual dengan lebih banyak lagi di luar kawasan persekitaran ataupun customer yang dia biasa berjual beli. Jadi amat penting, ya, keusahawanan di kalangan wanita, sebab kita dapati bahawa dahulu yang banyak menyumbang di dalam penjualan atas talian ni adalah sektor pelancongan. Tetapi di bawah PKP ni, kita dah tak boleh nak melancong-melancong lagi. Nak beli tiket kapal terbang pun dah tak boleh. Kalau nak pergi mungkin tahun depan lah kita boleh beli sekarang, kan. Tetapi isu dia, kita masih rasa takut nak pergi ke mana-mana, nak bercuti. Jadi sektor pelancongan memang merudum pada masa ini. Jadi apa dia sektor-sektor lain yang nampaknya akan berkembang dengan menggunakan teknologi? Jadi kita dapati bahawa penjualan gadget, ICT, penjualan alat-alat elektronik adalah juga mendatangkan satu pendapatan yang lumayan, ya. Jadi bagaimana dengan produk-produk? Produk-produk sekarang ni, kalau kita melihat dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu menentu, kita tidak lagi nak mencari barang-barang berjenama mewah. Ya, yang kalau boleh hari raya pun kita pakai baju recycle saja. Baju raya 3 tahun sudah, kan, orang tak ingat, kan. Jadi apa yang penting kalau kita tengok Jack Ma, ya, dia menyatakan bahawa untuk semua usahawan, kalau boleh kita dapat
sustain itu pun sudah bonus. Sebab banyak yang perniagaan pada masa ini yang kena bungkus. Jadi kita dapati bahawa usahawan semua masa inilah kita perlu membuat perancangan baru. Kita jangan terlalu banyak berbelanja. Cuba perniagaan atas talian kita kerana kita tak perlu lagi untuk menyewa premis. Kita tidak perlu membayar gaji pekerja yang banyak. Jadi kita sendiri menjalankan perniagaan ini secara di rumah dan ini dapat membantu mengurangkan kos. Cost friendly, time friendly dan mungkin ruang jadual yang mesra pengguna juga yang memberi peluang kepada pengguna untuk menceburi digital. Azrul tadi, saya tahu Azrul mungkin berminat untuk bertanya berkenaan dengan e-dagang ini. Yang kita tahu e-dagang ini lebih 10 tahun lalu, Azrul, kan? Ya. Saya sebenarnya tertarik bila saya tengok Prof punya jawatan tu, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita. Jadi bila Prof cakap tentang wanita, mungkin ada ibu tunggal, mungkin ada ibu yang mempunyai anak, suaminya kerja, dia pun kerja, jadi Komitmen. kerja yang kedua untuk mendapat sampingan. Ada di kalangan kaum wanita yang tidak tahu menggunakan gadget ataupun orang cakap platform digital ni. Jadi bagaimana, apa idea ataupun saranan yang mungkin Prof boleh berikan, mungkin anak-anak mereka boleh membantu dan sebagainya. Jadi bagaimanakah langkahnya supaya anak-anak ini dapat membantu ibu mereka untuk membuat perniagaan digital. Pastikan anda yang mempunyai soalan, lontarkan soalan anda di Facebook kami di 5 Bicara berkaitan dengan perniagaan dalam talian ataupun mungkin anda peniaga di luar sana yang ingin menceburi platform terbaru, new norm ataupun norma baru dalam perniagaan, anda boleh hubungi kami ataupun lontarkan idea anda. Baik, carta pengguna di tempat yang pertama. Jom kita saksikan. Carta pengguna minggu ini di tempat yang pertama. PKPB mampu tingkatkan ekonomi, bina keyakinan pengguna berita harian. Di dalam negara, kelonggaran Sikatan Pergerakan akan membolehkan perniagaan menyambung semula aktiviti ekonomi. Rencana hasil dan seterusnya dapat menangani isu Kementerian Kerja. Itu dia carta pengguna berkenaan dengan PKPB, di mana PKPB bersyarat. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, kalau nak keluar rumah dan sebagainya, walaupun pihak kerajaan telah memberikan kelonggaran sedikit pada pergerakan anda, jadi pastikan anda terus melakukan SOP ataupun arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan sebelum ini, iaitu penjarakan sosial, memakai penutup mulut dan sebagainya. Jadi itu harus diambil kira. Teruskan usaha tersebut untuk kita memutus rantaian COVID-19 ini. Sebelum berehat tadi, saya ada bertanyakan soalan kepada Prof berkenaan dengan mungkin di kalangan ibu-ibu kita, mak-mak kita ataupun kakak, adik dan sebagainya yang tidak tahu menggunakan gadget ataupun peranti ini untuk meluaskan perniagaan mereka, skop perniagaan mereka ke platform digital. Anda sebagai anak, anda sebagai suami yang sering meluangkan masa, habis masa dengan digital ataupun di Facebook dan sebagainya ini, anda boleh membantu. Caranya macam mana? Jom kita tanya Prof. Jadi Prof, macam mana caranya Prof bagi anak-anak yang mungkin ingin membantu ibu bapa mereka ni? Okey. Jadi soalan tu menarik ya, kerana saya pun mempunyai anak remaja yang kalau menggunakan teknologi tu bagi kat mereka lah. Mereka yang paling pandai, kan? Dan pada malam hari dia tak tidur. Ni nama kata burung hantu. Ya, sebab pada malam hari lah mereka membuat aktiviti sosial atas talian. Jadi saya dapati bahawa generasi muda sebenarnya mempunyai literasi yang lebih baik daripada ibu bapanya kebanyakannya, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ibunya membuat kuih kek lapis lah katakan, ibu tu memang pandai menggunakan resepinya sedap turun-temurun buat kek lapis. Jadi satu hari dia menggunakan masa hanya untuk membuat kek lapis. Ini cerita sebenar, ya. Jadi kalau kita lihat, masa bila dia nak gunakan Facebook? Masa bila dia nak memasarkan produk dia atas talian? Nak buat gambar, nak buat video. Jadi anak-anak muda yang ada dalam rumah, tolonglah ibu bapa ni. Tolonglah ibu-ibunya yang telah bertungkus lumus menghasilkan produk-produk mempunyai nilai yang tinggi, tetapi tidak tahu memasarkannya menggunakan teknologi. Mungkin ibu bapa juga
tak tahu yang hasil atau mungkin kuih-kuih masakan itu mempunyai potensi dalam perniagaan kan? Iya, dengan menggunakan teknik gambar dan video-video berdurasi 30 saat, ia akan menarik minat-minat pelanggan ya untuk membeli produk-produk tersebut. Kerana apabila saya membuat kajian di Sarawak, saya dapati bahawa yang pandai buat kek lapis ni semua generasi lama. Ya, dan mereka memang tak ada masa sebab seharian dia duduk di oven untuk membuat kuih muih mereka kan. Jadi ada yang menyatakan bahawa apabila tiba pemasaran atas talian, saya berikan pada anak saya. Anak saya lah yang memantau dari segi pesanan, berapa ramai orang yang berorder pada hari ini dan macam mana nak bungkus, macam mana nak pergi hantar. Jadi itu diserahkan kepada anak dia. Jadi kalau itu adalah usahawan mikro atau yang usahawan yang kecil. Jadi kalau kita melihat kepada skop yang lebih besar ya, iaitu kalau kita mempunyai satu hub perniagaan untuk mereka yang di atas talian. Kita dapati bahawa Pos Malaysia juga mempunyai satu hub yang boleh kita simpan barang kita dekat dia untuk disampaikan kepada pelanggan. Jadi pada masa ini kita dapati bahawa Pos Malaysia juga pada masa ini amat sibuk menerima beribu-ribu, puluhan ribu, saya nyatakan lebih kurang 60,000 parcel satu hari untuk mereka sampaikan kepada pelanggan-pelanggan. Jadi kalau kita lihat trend ni makin lama makin banyak ni, kan? Jadi kalau dia pandai membuat kuih muih, biar dia pakar buat kuih muih, buat kuih dulu. Kemudian anak dia yang muda-muda ni yang lebih mahir menggunakan teknologi, yang burung hantu malam-malam ni, mereka ni kita harap dapat membantu ibu bapanya memasarkan menggunakan lenggok bahasa orang muda. Ya, kerana yang nak beli yang selalu duduk di dalam atas talian, kalau kita dapati bahawa di Instagram kebanyakannya orang-orang muda. Di Facebook ramainya orang yang lebih dewasa. Di situ banyak grup-grup alumni ya, grup-grup yang lebih dewasa. Dia orang suka bermain Facebook. Dan kita dapati lebih kurang 22 juta orang Malaysia, rakyat Malaysia ada akaun Facebook. 22 juta. Jadi di sini kita mendapati bahawa Facebook itu mempunyai satu nilai komersial yang tinggi. Ya. Jadi nak meletakkan bahan-bahan di atas talian ni memerlukan satu literasi juga. Bukan main letak saja gambar sengit ataupun apabila order orang tanya kita tak jawab. Dia memerlukan masa dan juga inisiatif untuk kita menjawab soalan-soalan pelanggan kita di atas talian. Jadi saya mengharapkan bahawa kalaulah usahawan wanita ini tidak dapat membuatnya sendirian, cubalah cari pakar-pakar dalam rumah mereka sendiri untuk membantu mereka. Dan jika masih lagi tidak boleh, saya percaya ramai yang di luar sana yang memahami tentang konsep infomediaries. Infomediaries ini ialah mereka yang dapat membantu usahawan memasarkan produk mereka di atas talian. Mereka tidak membuat produk tersebut, tapi mereka membantu usahawan ini untuk menembusi pasaran-pasaran yang di luar sana. Kerana apabila kita tidak mempunyai follower yang ramai di dalam Facebook page ataupun di Instagram, jadi kita tidak dapat pelanggan yang ramai. Jadi apa kita lakukan, kita carilah ambassador, duta-duta produk. Yang banyak artis-artis kita juga boleh memainkan peranan. Artis-artis kita boleh menerima produk kita, buat review dan ikut naikkan nilai produk kita di mata pelanggan. Jadi saya rasa untuk menjadi satu kejayaan e-dagang ini memainkan peranan, semua orang harus mainkan peranan. Ya, tapi Syirah, saya ada satu lagi yang saya rasa amat penting, yang kerisauan saya sebagai seorang guru ya. Saya dapati yang pandai ni kita rasa okeylah, mereka bolehlah menggunakan ICT kerana e-dagang adalah menjadi norma baru nanti. Tetapi yang tak pandai ICT ni macam mana? Betul. Mereka makin jauh daripada penggunaan teknologi, jurang digital itu akan menjadi lebih lebar. Jadi kumpulan yang ini yang kita risaukan, mereka tak pandai guna ICT, ekonomi pun agak lembab pada masa ini, orang pun tak ada nak beli produk teknologi mereka. Makin berkembang hari ke hari, tahun ke tahun. Ya. Jadi saya hanya risau dengan kita, kegairahan kita untuk melakukan e-dagang, ada satu kumpulan ni nanti yang lebih jauh
akan maksud saya jurangnya makin melebar. Mungkin yang itu yang akan diberi perhatian lebih untuk memberi literasi digital kepada mereka, pengetahuan berkenaan dengan e-dagang, mungkin bagaimana mereka boleh memulakan. Kita ada kapsul daripada Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan nasihat PKPB. Kita akan berehat seketika, Prof. Ya, kita akan beri laluan kepada kapsul. Terima kasih. Dengan tindakan kerajaan, dengan atas nasihat persetujuan Kementerian Kesihatan untuk buka beberapa sektor ini, maka rakyat akan mudah dapat kerja. Dapat kerja, mereka akan dapat gaji, ya, dan dapat menjana pendapatan, dan mereka akan ada kuasa beli, dan ini akan juga menggalakkan kemajuan PKS di bandar dan luar bandar. Masyarakat besar buka, dia ada kesan masyarakat kecil. PKS di kampung ni, di mana kecil di kampung yang berniaga tepi jalan, yang berniaga di market. Bila orang syarikat besar sudah mula bekerja, gedung-gedung perniagaan besar, maka mereka nak beli makanan, nak beli pakaian dan lain-lain, dan ini akan menghidupkan ekonomi di bandar dan juga luar bandar. Kita akan menghala ke fasa itu, fasa di mana ekonomi secara pelan-pelan. Jadi kalau tidak ada tindakan diambil, ramalan yang dibuat oleh Bank Negara umpamanya, kira-kira 1.3 juta yang akan dalam pekerjaan, MBR 24 juta, mungkin akan menjadi kenyataan. Itu dia tadi amanat ataupun kapsul daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu Datuk Seri Mustafa, ataupun kita kenalinya sebagai Tok Pah. Jadi itu dia kapsul yang amat menarik sekali. Baik, tadi saya agak tertarik dengan Prof bercakap tentang jurang digital di antara mereka yang tinggal di bandar dan juga di luar bandar, terutama yang berada di pendalaman dan sebagainya. Jadi Prof, sebelum ni pihak kerajaan ada mengadakan road tour ataupun jelajah digital yang mana memberi penekanan dan juga penerangan kepada mereka yang berada di luar bandar untuk turut serta dalam ekonomi digital ini. Jadi bagaimana Prof melihat perkara ini? Adakah masih ada jurang digital di antara penduduk bandar dan juga luar bandar? Dan bagaimana peniaga-peniaga luar bandar ini untuk masuk sekali, orang cakap apa, menyertai kumpulan yang pandai digital ini? Jadi macam mana Prof memandang isu ini? Ya, jurang digital ni kita nampak satu isu yang tak akan habislah. Ya, lagi kita maju, ada lagi satu kumpulan yang juga akan tertinggal disebabkan mungkin teknologi ataupun disebabkan lokasi, disebabkan juga pengetahuan mereka. Jadi apa yang kita harapkan, inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan selama ini seperti e-usahawan, yang kita ada e-rezeki, yang telah masuk ke pendalaman, yang telah membuat pelbagai program untuk membantu usahawan ini dari segi digital literasi mereka, memahami teknik-teknik pemasaran, menggunakan platform-platform, akan dapat diteruskan. Ya, kita tidak boleh merasa penatlah nak bantu kumpulan ni. Kerana kalau kita tak bantu, siapa nak bantu, ya? Lagi satu ialah kita mengharapkan bahawa ada kolej-kolej ataupun universiti-universiti yang berdekatan dengan kawasan pendalaman ni akan turut serta untuk menaikkan literasi usahawan-usahawan di luar bandar supaya mereka tidak tertinggal di dalam era post PKP, post COVID, dan juga kita dapati bahawa ekonomi kita mungkin akan mula nak naik balik pada tahun 2021. Jadi masa yang ada pada tahun ini iaitu daripada 2020 hingga 2021 tu nanti lebih kurang 6 bulan, 8 bulan, saya merasakan ia mencukup masa untuk mereka mempelajari cara baru, teknik baru, membuat reformasi perniagaan mereka supaya ia menjadi relevan dengan kehendak pasaran masa depan. Bila Prof bincang mengenaan dengan keadaan semasa kini, kita tahu kita dalam fasa PKP 5 dan dalam ini kita melihat digital itu penting, tetapi masih ada mereka yang menguruskan perniagaan dalam sektor konvensional, dan ini mungkin mengganggu atau memberi tekanan kepada mereka. Dan bagaimana Prof melihat dalam keadaan ini, adakah masih relevan perniagaan konvensional atau bagaimana?
perniagaan konvensional tu saya rasa dalam waktu interim ni lah ya. Kerana apabila rakyat menyedari bahawa bahayanya kita bersesak-sesak membeli barang di kedai-kedai. Jadi makin lama apabila kita mengharapkan bahawa kes-kesnya makin menurunlah. Itu saya mendoakan bulan Ramadan ni makin turun makin hilang lah ya. Tetapi jika kita tidak menjaga SOP-nya dengan sebaiknya, saya dapati bahawa ia mungkin akan meningkat, dan apabila kes makin meningkat, rakyat mula sedar ini adalah cara bahaya untuk kita berjual beli ataupun untuk membeli produk-produk. Jadi mereka akan pergi kepada satu cara yang lebih selamat. Dan ini akan menjadi satu normal baru untuk kita membeli belah atas talian. Jadi saya melihat walaupun ada yang buka kedai pada masa ini adalah maksudnya secara interim untuk mereka mula membudayakan diri mereka. Kepada yang dah belajar, yang dah pandai, saya rasa syabas ya, kerana anda sekarang ni tidak perlu lagi untuk membuat reformasi. Tetapi kepada yang baru nak mula, saya harap anda ambillah peluang. Ambil peluang, tukar balik model perniagaan anda, kerana kalau kita lihat spa pun dah tak boleh dijalankan pada masa ini. Nak potong rambut pun dah tak boleh kan. Jadi saya pun fikir macam mana ya kita nak meneruskan perkhidmatan yang sebegini. Yang memberi latihan tak boleh buat kelas lebih pada 10 orang. Jadi kita mendapati bahawa universiti pun sudah berubah. Kita sudah mula mengajar atas talian, membuat mesyuarat pun atas talian. Jadi walaupun universiti itu menawarkan latihan-latihan, ia perlulah kita melihat balik. Secara ujian pun perlu ditukar. Kalau dahulu ujian masuk dalam dewan dikta, sekarang ni ujian kita semua bentuk buka buku, iaitu open book exam. Jadi mungkin tugasan-tugasan. Jadi kita perlu merubah, tukar balik cara-cara pengajaran yang lama, yang konvensional kepada cara baru yang lebih selamat. Mungkin dalam fasa-fasa ini ada peniaga yang sedar boleh mulakan perniagaan e-dagang ini. Namun ada beberapa sebahagian daripada mereka juga merasakan lemah semangat. Ialah kita dalam fasa PKP ini, perniagaan tak boleh dilangsungkan dan mungkin mereka perlu duduk dan tiada sumber kewangan. Dan bagaimana Prof boleh yakinkan kepada mereka luar sana yang tidak terlalu lewat sebenarnya walaupun baru kini nak memulakan e-dagang, bagaimana? Ya, kerana kalau kita lihat laporan ekonomi semasa, mungkin pada tahun 2023 barulah ekonomi akan kembali pulih. Bukannya dalam setahun dua, maknanya sampai 2023 baru kembali pulih semula. Jadi masa tu banyak, masa tu panjang. Jadi kalau mereka merasa tak sempat ni nak meniaga, nak buka 12 bulan Mei ni, anda janganlah tergesa-gesa, kerana didapati bahawa tanpa ilmu, kita takut kita juga akan terkena scammers, penipuan atas talian. Macam kita beli barang, kita nak dapatkan barang pun kita perlu beli barang juga, bahan mentah. Dan kita beli bahan mentah pun secara atas talian. Untuk kita, katalah kita buat gelang ke, manik ke, rantai ke. Jadi kita dapati bahawa yang kita nak beli pada orang yang menjual tu pun kita perlu pastikan bahawa mereka tu adalah penjual sebenar. Dan ini bukanlah scammer. Ya. Jadi sebagai seorang yang nak memulakan perniagaan, perlulah hati-hati supaya anda juga tidak tertipu. Dan kita tahu e-dagang ini dah lebih daripada 10 tahun. Namun kita tahu hari demi hari kita melihat kelemahannya dari segi skema dan berbagai. Dan bagaimana pula peniaga itu sendiri yang menjalankan perniagaan e-dagang. Mungkin Prof ada saranan kepada mereka bagaimana mereka nak menambahkan atau mungkin membangunkan atau mungkin menambah baikkan mereka punya perniagaan untuk jadi lebih solid dalam ekonomi. Okey. Jadi berniaga ni saya dapati kita perlu berniaga secara berjemaah. Kalau kita semayang tarawih sekarang berjemaah kat rumah, berniaga ni adalah lebih berkat berjemaah. Ya. Jadi apa yang saya dapati bahawa apabila anda ingin nak memulakan perniagaan, kita panggil mereka-mereka yang mahir untuk bantu kita. Supaya mereka yang pengalaman mereka tu adalah amat penting. Kita tidak dapat mempelajarinya dalam sekelip mata. Tetapi mereka yang berpengalaman tu dapat memberikan kita tips-tips, strategi-strategi untuk memulakan
mulakan perniagaan atas talian? Bagaimana untuk mendapatkan likers yang banyak? Bagaimana untuk mendapat followers yang ramai? Bagaimana kita nak meningkatkan reach, ya, dia panggil status kita mendapat reach daripada 1, 10, 1000 dan juga seterusnya. Macam mana mendapatkan reach yang ramai? Jadi di sini ada strategi-strategi yang kita perlu pelajari, dan kita bukan hanya boleh duduk tengok Facebook dan belajar sendiri. Kita perlulah pergi ke kelas-kelas. Banyak kelas sekarang atas talian, banyak tips-tips juga atas talian. Banyak juga pakar-pakar yang boleh kita hubungi secara atas talian dan juga secara telefon, ya. Jadi anda bila berniaga, mulakan dengan mendapat maklumat dan juga guru-guru yang pakar membantu anda, dan kemudian jangan lokek untuk kita berkongsi. Maksudnya apabila kita menjual katalah kita menjual bahan-bahan craft tangan, dan kita mendapati bahawa ada kawan kita yang menjual tudung yang cantik berkait dengan corak batik dan sebagainya, kita promote juga dia punya. Dan dia pun promote juga produk-produk craft tangan kita. Jadi di sini apabila kita mula membantu sesama usahawan, kita promote kawan kita promote kita pula, kan. Jadi follower pun makin lama makin ramai. Jadi di sinilah kita dapati bahawa konsep berjemaah itu adalah amat penting untuk menjayakan sesuatu perniagaan walaupun di atas talian. Satu terma baru yang kita belajar hari ini, konsep berjemaah dalam e-dagang atau keusahawanan, di mana kita perlu ada kesaling hubungan di antara satu sama lain, berkongsi masalah, berkongsi pendapat, berkongsi juga mungkin kepakaran itu yang boleh dikongsikan, bagaimana skill atau kemahiran mempromosi barangan. Mungkin Azrul ada apa-apa yang nak dikongsikan? Saya tak ada apa yang nak dikongsikan, tapi saya amat setuju sekali dengan terma baru daripada Prof pada malam ini, iaitu berniaga secara berjemaah. Jadi kalau anda berada di rumah nak tolong ibu ataupun ayah anda berniaga dalam talian, mungkin mereka tak mahir, inilah masanya untuk anda mendapat barakah dalam berniaga. Baik Syirah, kita nampaknya kalau bersembang topik yang menarik ni, masa memang agak ketat jugalah, kan. Apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kalau kita ada dua tetamu kita pada malam ini. Jadi bicara pengguna mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Bahagian E-Dagang MDEC, Mr. Song Hok Kun, yang bersama kita di talian telefon tadi, dan juga di studio kita ada Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Terima kasih Puan Prof dan Syirah. Baik, kita akan berbincang. Saya ada banyak soalan yang akan saya ajukan kepada Prof selepas siaran. Kita terus setia bersama RTM Azrul kerana RTM merupakan siaran atau rancangan berita yang paling dipercayai di Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi selepas mungkin minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum, selamat malam.